berlalu. Anak muda, angin itu berlalu laju, tapi telah kau rasa pusarannya di dalam genggamanmu. Nah, tulislah puisimu tentang angin itu yang berlalu, tapi pernah menari lembut. Itu namanya. Daripada buku saya, ajarkan kamu puisi, ya. Okey, apa yang saya cuba katakan di situ? Perasaan. Puisi ni sebenarnya kamu boleh nampak ke? Kamu boleh nampak ke apa yang berlaku? Adakah dia video yang macam kita tengok TV tiap-tiap hari di Gaza apa berlaku? Tidak. Puisi adalah sesuatu yang kamu rasakan dalam hati kamu. Kamu explore daripada jiwa kamu dan kamu letakkan dalam bentuk aksara-aksara. Kenapa saya guna perkataan aksara-aksara? Kenapa tidak ayat-ayat kataan-kataan? Kerana aksara itu indah bunyinya, kan? Dan aku tuliskan dalam bentuk aksara-aksara puisi itu untuk persembahkan kepadamu, kekasihku. Katalah kamu nak tuliskan girlfriendnya, itu kamu rasa tak angin? Sekarang kamu rasa tak angin? Nampak tak angin tu? Kamu tahu tak ada Tuhan? Nampak tak Tuhan? Tak. Itu semua eksplorasi daripada jiwa kamu yang kamu akan gunakan nantilah. 45 minit tu. Bagi tajuk, buatlah kamu. Saya pun tak tahu sebab selalunya kalau saya tulis puisi, satu puisi akan makan masa 1 atau 2 hari. Sebab kita akan melalui proses editing untuk menjadikan puisi kita cantik. 45 minit. Mana tahu kan? Kamu orang muda, fikiran kamu lebih kreatif berbanding dengan saya yang dah tahun depan dah nak masuk setengah abad dah. Okay? Tahun depan kalau nak buat PhD pun saya bagi tahu kawan saya setengah harga saja sebab dah masuk apa? Warga. Saya cakaplah yang tu. Tahu dirilah. Okey. Apa yang kamu tengok dalam foto ni sebenarnya? Apa yang ada dalam foto? Di mana botol? Macam mana kamu nak tahu isi botol? Itu yang kita kata dalam bahasa Inggeris bottled up feelings. Terbotol perasaan kita. Bottled up feelings, terbotol perasaan tu macam mana tu nak keluarkan tu? Macam mana nak keluarkan? Okey. Kita akan buat eksplorasi menggunakan peta acting. Kamu tahu tak? Siapa yang tahu apa dia itu acting? Peta acting. Peta pemikiran tak ada dia tak? Explore. PA buat sikit. Apa dia peta acting? Ya. Acting itu adalah satu bentuk di mana kamu boleh menggunakan peta-peta tertentu untuk generate pemikiran kamu. Peta pemikiran dia semacam Edward D. Bono. Kalau kamu dengar dia macam apa ni? Peta minda lebih kurang. Peta minda, organizer, graphic organizer, semua bentuk itu. Tapi acting ni dia menjadi sangat besar kerana kerajaan telah meminta diadakan kononnya jurulatih bahasa Arab macam saya ni terpilih untuk bantu guru-guru di sekolah bagaimana cara untuk menggunakan peta acting untuk mengajar pelajar-pelajar generate Iran. Tapi di situ tak ada puisi. Tapi saya gunakan peta acting itu untuk mengajar macam mana menulis puisi bagi mereka yang tak berapa pandai menulis. Yang pandai menulis itu juga boleh gunakan teknik ni ya. Jadi proses pemikiran. Okey. Sekarang kita akan gunakan peta ni, kita panggil peta garapan emosi. Okey, jerit je. Saya bahasa. Sayu, lembut, dalam. Sedih.
Bagian A. A plus kan? Okay, that's good. Okay, never mind. Okay, exam, PDF, kehidupan, buahan, A++, mempesona, nama pena. Kamu percaya tak daripada sini kamu boleh tulis semua? Percaya tak? Susah tak tulis? Cuma nak cantik, tak cantik je lah kan? Okay? So ini gunanya peta minda. Okay? Ini gunanya peta minda untuk kalau nanti kamu tiba-tiba dihadapkan pada satu tema. Kita akan buat yang tu. Right? Bagi kamu, puisi adalah garapan emosi dan gaya bahasa. Aku diperkenalkan kepada puisi oleh Mawar Marzuki yang berkata bahawa Sama Said adalah lelaki yang dipuja. Puisi itu saja, sebab saja bukan gurindam, bukan pantun, dan kamu bebas. Cuma bezanya dia tak ditulis dalam bentuk prosa. Tapi macam mana kamu nak cantikkan bahasa tu? Sekarang kalau kamu dah tulis, macam mana kamu nak masukkan nada dalam tu? Ya. Kamu nak nada tu keras atau lembut? Saya akan bagi contoh nanti ya. Okey. Itu adalah sekadar sesuatu yang kita buat sebagai permulaan. Okey, next. Apa itu poetry in English? Literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm. Okay, puisi kena ada style, kena ada rhythm. Puisi saya orang tak boleh curi. Puisi Sama Said orang tak boleh curi. Sebab kita ada gaya kita yang sendiri. Puisi Agi orang tak boleh curi. Puisi Agi lagi tak boleh curi. Sebab puisi dia taktung. Dalam pilihan kata yang cermat dan tepat. Okey. Tanya sama pokok apa sebab goyang. Sebenarnya satu je perkataan tu. Tanya pada angin. Angin je boleh jawab. Kenapa pokok bergoyang? Kan? Tapi disebabkan dia nak jadikan baris itu complicated, dia gunakan perkataan tanya sama pokok apa sebab goyang. Lagi satu lagu puisi Ibet J. Ade. Tanya pada pohon yang bergoyang. Sebenarnya tanya pada siapa? Tanya pada angin. Tanya pada angin. Jadi dia tukarkan jadi tanya pada pohon yang bergoyang. Saya nak tanya kamu. Okey, kamu semua muda kan? Saya nak kata tanya pada anak muda. Mungkin saya boleh tukar tanya pada usia mudamu. Ataupun tanya pada darah panasmu. Tanya pada kuat kakimu. Tapi saya tak kuat dah, saya ada penyakit tulang belakang. Okey, yang ku bawa ke mana? Okay. Aksara-aksara yang ku bawa ke mana-mana, saya boleh kata. Helai-helai hati. Kamu ada perkataan ke di situ. Itu nadanya. Helai-helai hatiku dalam genggaman. Helai-helai hatiku, aku tidak tahu. Jadi lagu tu. Itulah lirik lagu yang saya tulis kadang-kadang. Okey? Alright. Ciri-ciri puisi dapat dilihat dari bahasa yang digunakan serta wujud puisi tersebut. Bahasanya mengandungi rima, irama dan kiasan. Banyak ada bahasa kiasan dalam lagu. Boleh bagi kat saya sikit? Yang kamu ingat? Ya? Apa sikit? Kan ku colek hatimu. Maknanya apa? Morat lah tu. Dia nak mengorat. Tapi dia tak kata aku nak mengorat kamu. No. Dia kata kan ku colek hatimu. Kan ku simpan jiwamu. Kan ku perangkap mindamu.
Kan ku tutup mata hatimu agar kau melihat cuma mata hatiku di dalam hatimu. Jiwa tak? Baik saya tua. Saya muda saya tak tahulah. Hampirlah orang saya ayat. Okey? Ini lelaki-lelaki ni dah belajar. Seorang tulis India, Shankar. India, dia India betul. Dia tulis betul-betul macam India cakap bahasa Inggeris. Tapi dia diterima di peringkat antarabangsa. Sebab apa? Sebab kata-kata dia tu menjadikan dia puisi yang identitinya Shankar. Okey? Sebenarnya ada poetic right, tapi saya tak tahu. Dalam exam kamu kena tanya Cikgu Rosmawati dengan Cikgu Noli macam mana. Misalnya dalam buku ni saya ada tulis satu puisi Inggeris yang bertajuk Bosnia Editin. Bakal cikgu sastra. Bosnia pada usia 18 tahun. Okey? Bosnia Editin in English. Puisi saya, poetry saya in English. Jadi perkataan Bosnia tu sebenarnya bukan perkataan bahasa Inggeris, tapi diterima. Saya guna perkataan pelekat, kopiah. Okey? Jadi perkataan tu sebenarnya boleh masuk, tapi saya tak tahu dalam kamu punya ni macam mana boleh terima dan nanti kena bincang dengan cikgu. Ada 4 unsur yang merupakan hakikat puisi, iaitu tema, perasaan penyair, nada puisi serta amanat. Puisi kamu mesti ingat, mesti ada tema. Tak ada tema, orang tak tahu apa kamu cakap. Even taktung tu pun ada tema. Sebenarnya taktung tu memperkatakan tentang dendam Melayu dan perasaan Melayu. Atau mungkin perasaan Agi sendiri. Ya, ada di dalamnya tersirat. Okey? Perasaan penyair. Memang orang yang berpuisi adjective in English, in BM, adjective juga kan? Dia kata sifat. Okey? Ciri-ciri puisi, kamu cuba buat bubble map tu. Dan di dalam setiap satu bulatan tu, cuba kamu tulis kata adjective ataupun frasa adjective tentang ciri puisi. Kita dah bincang sikit tadi. Berirama, beremosi, dan indah. Okey, sebenarnya bubble map ni kamu boleh gunakan untuk kembangkan idea. Kalau kamu nak menulis sesuatu yang bertemakan tentang seseorang. Okey, sesuatu yang bertemakan tentang seseorang, sesuatu objek, sesuatu apa lagi? Ya, sifat seseorang ke. Okey, sekarang daripada sini saya nak kamu buat macam tu juga. Ciri-ciri puisi tu kamu tuliskan, kamu pilih satu objek, binatang, peristiwa. Okey, kamu boleh guna objek, binatang, peristiwa, manusia, tumbuh-tumbuhan, apa-apa saja yang kamu rasakan kamu nak dalam puisi kamu tu, kamu nak ceritakan tentang sifat benda tersebut atau orang tersebut atau peristiwa tersebut. Misalnya
kamu nak bercakap tentang, saya bagi contoh. Terus. Tolong kali kat bawah. Kali kertas tak sampai. Oi, betul. Okey. Ini. Okey, explore. Okey. Dan ingat bahawa kamu boleh menukarkan satu perkataan sifat tu, for example kejam, kamu boleh tukar jadi perkataan yang boleh terasa pusaran dalam tangan kamu. Bila kamu baca perkataan tu, maksud dia kejam, tapi perkataan tu sangat menikah. Faham tak maksud saya? Ya? Berjiwa dingin. Berjiwa dingin. Handsome boy. Syafiq ya. Syafiq. Wah, lama benar. Apa yang ada kat kertas kamu? Kosong. Ting runcing. Kenapa perkataan tu jadi bila kamu dengar macam, apa perasaan kamu bila dengar runcing tu? Okey. Sebab apa? Sebab nada dia, pemilihan diction tu ada bunyi yang sama di belakang. Bunyi yang sama di belakang. Kemudian bila kamu sebut perkataan gunting dan perkataan runcing, dia membawa imagery. Itu yang dimaksudkan dengan imagery dalam bahasa Melayu. Bayangan. Juga, kan? Bayangan. Okey, dalam in English is imagery. Saya minta maaf lah sebab saya sampai tahap master saya belajar English literature. Jadi perkataan yang saya guna tu banyak perkataan bahasa Inggeris. Jadi imagery ataupun bayangan, maknanya kamu nampak benda tu gunting-gunting. Okey. Lagi apa? Mana berdarah. Diction. Menimbulkan imagery, sebuah satu tangan yang berdarah. Lagi? Segumpal darah. Segumpal darah. Okey, boleh kan? Tapi adakah imagery dia tu cukup kuat untuk kamu bayangkan Zionis? Hati batu. Kejam. Keras. Cik. Alah, madu juga dah. Dia cakap-cakap dia senyap. Syaitan dunia dia kata. Syaitan dunia. Mahkota kejahatan. Dajjal dunia. Lagi? Ada lagi? Mesti ada. Mesti Gunting ada. runcing. Pemusnah harapan. Topik penipuan. Siapa tu? Obama lah kan? Topik penipuan, dia memang menipu. Kan? Betul. Dia ambil gambar dia punya. Saya boleh bayang. Samping. Mereka buat apa juga? Okey. 365 hari. Setiap hari saya tulis satu puisi. Setiap hari saya tulis satu puisi daripada apa yang saya lihat dan apa yang saya rasa. Saja bukan kita diberi, tapi kita tak gunakan, dia akan mati. Tapi kalau kamu selalu gunakan, kamu tajamkan bahasa kamu, dia akan menjadi cantik dan semakin hari semakin bagus. Tapi saya tak kata saya bagus lah. Ada orang yang lebih bagus.
Pergi baca karya-karya Rosmiyati Syahari. Pergi baca karya-karya Jazlan Zainal di Malaysia. Kalau Indonesia, pergi Google. Baca karya-karya Aan Mansur. Baca karya-karya Akib Effendi. Baca karya-karya Bundo Frihati. Baca karya-karya manusia yang digelar Zeus. Engkau ibarat dajjal dunia, hidupmu tanpa pedoman, hanya bertopengkan penipuan. Engkau telah menggali sungai darah sehingga menjadi lautan yang luas. Tanpa berperi kemanusiaan, engkau jadikan lautan darah melimpah ruah sehingga menenggelamkan semua emas. Engkau berdiri ibarat raja, engkau jadikan kekejaman bermaharaja lela sehingga memuncak. Mahkota kejahatan yang engkau bina akan jatuh di telan bumi pada suatu masa. Okey, very good. Ni fasa kedua. Tapi dalam 45 minit ni kamu tak ada lah fasa pertama kedua Fasa pertama tu je lah kamu tulis 45 minit. Okey, tapi macam mana kamu nak kembangkan minda kamu dalam 45 minit tu yang penting. Apa yang kamu nak guna. Ada lagi yang nak share? Ni, Mamat handsome ni. Nampak macam nak share tapi macam Malu. agak malu-malu. Okey, seorang lelaki. Aku menanti suara seorang lelaki yang berkata, aku sudah bersedia untuk membaca aksara kerana di belakangmu berdiri ramai wanita yang ingin mendengar suaramu yang menggoda. Masyarakat, remaja, kasih sayang, cinta, negara, alam sekitar, perihal seseorang atau sesuatu dan ketuhanan. Okey, sebenarnya daripada ciri-ciri ni kamu boleh buat peta tingkatan tu. Di tengah tu kalau kamu nak kata diri tulis, mungkin kamu letak kat dalam aku. Kat luar kamu terangkan segalanya tentang aku. Kalau kamu tengah marah dekat parents kamu, apa yang perasaan kamu tentang aku pada masa itu? Kamu marah dekat kawan, apa perasaan kamu tentang, apa perasaan aku tentang kawan pada masa itu? Okey? Kamu tertekan, exam, tak ada duit. Ibu bapa bertengkar. Aku, apa perasaan kamu? Jadi kamu tuliskan perasaan tu, kamu garapkan emosi kamu, tulis semua perkataan tersebut dan kemudian kamu bentukkan dia dalam ayat yang bukan prosa. Ayat yang bukan prosa. Yang harus tepat dan jelas. Kalau kita kata tentang remaja, mungkin kamu nak cakap di tengah-tengah rempit. Kat luar tu apa dia? Point tentang rempit. Di situ kamu tulis. Ataupun kamu nak buat dalam bentuk bubble map. Apa diksi-diksi yang kamu nak letakkan? Alright? Kalau sangat mampat ialah kesan bunyi S di belakang. Dalam sirip kudus, aku terkhusus, kecil dan halus. Bunyi S itu adalah sebenarnya bunyi tangisan saya sebentar tadi. Semasa saya menangis menghadap Tuhan, adalah masalah, biasalah kan. Anak lelaki 3 orang, saya ada masalah. 3 orang anak lelaki. Jadi seorang ibu yang menangis di pagi hari. Dan tertulislah dalam sumur kudus, aku terkhusus, kecil dan halus. Saya type saya SMS untuk anak saya yang di Brunei. Dia pukul. Mak ada problem ke mak? Itu eksplorasi diri. Dia dah faham perasaan mak dia. Kalau mak dia start puisi itu dia tahulah. Mak dia tak betul kepala. Okey. Sentiasa menulis. Kamu sentiasa menulis. Kamu sentiasa berkata-kata, aku cinta padamu. Ya Tuhan, aku cinta padamu. Don't just say it. Make it special and say it in the poem. When you say it in the poem, it turns out to be special. Satu perasaan yang simple itu akan turn out very special. Membaca dan menulis.
Kenapa frasa membaca perlu 3 angka? Why not frasa menulis hanya 1 angka saja? Sebelum menulis, kita perlu membaca banyak karya orang lain. Contohnya, untuk menulis satu saja perlu membaca 41 menulis sedia ada. Kamu baca 1-2 saja, kamu nak tulis saja yang bagus. Assalamualaikum. Yang ada kenal? Siapa kata sama saya? Tukar dia. Okey, sama saya tu. Tak. Ini kawan saya. Ini saya ni tak famous tapi saya berupah lah. Ini adalah nama tak tahu. Penulis dan keturunan Baba Cina tapi sangat bagus dalam bahasa Melayu. Okey. Ini adalah penyanyi tu. Penyanyi puisi tu Ramli. Okey. Ramli dulu Rexon dia mengarap. Ini adalah Abdul Rahman. Dia pemenang sastra Malaysia dulu. Ini dia dan Zurian Hasan. Ini nak baca dengan penuh semangat lah. Kalau kau sampai waktu Kalau sampai waktu tu. Hmm. Kan kalau kau sampai waktu tu Nada dalam puisi ditentukan oleh perkataan yang kamu pilih. Jadi perkataan dia dekat sini marah. Kalau saya kata aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, marah. Aku ini binatang jalang dari kumpulan. Sedih. Okey? Nada, mainan nada dan mainan deklamasi dan mainan kata berjalan seiring dalam puisi. Sebab tu bila kamu membaca puisi, kamu tak boleh pegang buku puisi tu. Tak boleh. You kena sampaikan dengan nada kamu. Sebab tu bila kamu menulis, kamu kena baca balik, baru draft kamu menjadi bagus. Tanpa pembacaan balik, draft kamu tak jadi bagus. Ini dari diary kecilku. Baju kata emak adalah untuk menutup malu dari mata angin dan matahari yang mencukupi tubuh. Aku terus meloncat dari di atas kaki kecil dari batu ke batu, atas sungai Tohor mencari riang. Kasut, kata emak, adalah untuk mencapai sakit dari duri tajam dan kaca jernih yang menitam mata. Namun aku terus menerpa dari belalang ke belalang di tapak bendang menyerkap bayang. Selendang, bisik emak, untuk memerangkat bintang-bintang yang gugur di ujung-ujung. Aku terhenti ketika sedang enak mengejar burung-burung di langit luas. Bintang, kata ibu, hanya akan menimpa kepala anak gadis yang berbaju selengkapnya, seorang perempuan. Aku sudah dewasa rupanya. Saya tulis puisi itu lepas mak saya meninggal dunia. Saya ingat macam mana mak saya ajar saya. Dulu suka tak pakai kasut, tak pakai baju. And finally, mak saya ajar saya pakai selendang. Pakai tudung lah mama. Tudung tu tutup kepala kita orang Islam. Bintang, kalau nak bintang hanya akan jatuh ke ubun-ubun orang yang seorang perempuan yang berpakaian selengkapnya orang perempuan. Saya kata dalam saja ni. Tapi sebenarnya bahasa yang dia guna, kalau nak dapat laki yang baik, pakai tudung. Laki yang baik jangan ambil perempuan yang pakai tudung. Yang tak baik tu dia buat main je. Yang tak pakai tudung tu dia buat main je. Itu keadaan mak saya. Tapi saya ubah dia. Selendang, kata ibu, bisik ibu, adalah untuk memerangkap bintang yang akan jatuh pada gadis yang berpakaian selengkapnya seorang. Nampak tak?
Macam mana kamu boleh ubah perkataan yang biasa mak kamu cakap menjadi perkataan yang cantik untuk kamu simpan sebagai legasi. Ini adalah legasi saya pada anak cucu saya lah besok. Kamu pun buatlah. Tulis banyak-banyak.